Buletin Didik 7 Mac bersama saya Fazilahani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua pelajar Akademi Sains Pendang Kedah mara ke peringkat akhir Newtonian International Physics Olympiad Challenge NIPOC 2022. Lebih membanggakan, salah seorang pelajar Franklin Chai Jun, 14 tahun, mencapai kedudukan ketiga dunia dalam pertandingan itu. Pertandingan peringkat antarabangsa ini diadakan secara dalam talian melibatkan peserta dari 26 negara. Ia menguji pengetahuan peserta dalam bidang STEM untuk menjawab soalan-soalan Olimpiad yang disediakan. Selain Franklin, seorang lagi murid Lu Yi Xiao, 13 tahun, turut berjaya mara ke peringkat akhir. Lazimnya bidang teknologi kimpalan sering dimonopoli lelaki kerana kerjayanya yang lasak dan mencabar. Namun pelajar dari College Vocational Keningau, Sabah, Siti Aisyah Abdullah membuktikan sebaliknya apabila muncul sebagai satu-satunya pelajar perempuan yang membentang projek tahun akhir di persidangan antarabangsa anjuran Beirut Arab University. Sabah, Malaysia. Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies diadakan secara dalam talian pada 4 Mac lalu menampilkan pembentang dari lebih 20 negara. Siti Aisyah membentang projek inovasi peralatan sukan yang membantu pemain bola keranjang atau bola tampar berlatih melontar bola dengan lebih baik. Alat tersebut dikenali sebagai spike trainer di pasaran dan sering digunakan dalam latihan permainan sukan. Dia bercadang membuat beberapa penambahbaikan kepada alat tersebut sekaligus membuktikan kemampuan pelajar vokasional dalam bidang reka cipta. Semakan tawaran kemasukan ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM mula dilakukan bermula Rabu ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid dalam kenyataannya berkata, Mara kekal dengan dasar 60% pengambilan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 selain keutamaan kepada calon luar bandar dan miskin bandar. Menurutnya, calon yang berjaya ditawarkan ke MRSM perlu membuat pengesahan penerimaan tawaran kemasukan dalam tempoh 7 hari menerusi portal rasmi Mara. Sekiranya calon tidak berbuat demikian, tawaran berkenaan dianggap terbatal. Dalam balik itu, sebarang pertukaran program dan penempatan MRSM adalah tidak dibenarkan. Calon yang tidak berjaya memasuki MRSM boleh membuat rayuan secara dalam talian di pautan tertera bermula 9 Mac ini sehingga 16 Mac dan tidak perlu hadir secara fizikal. Untuk rekod, Mara tahun ini menerima sebanyak 74,500 permohonan ketingkatan 1 dan 4 MRSM. Mahasiswa dan penduduk di kawasan luar bandar akan memperoleh banyak manfaat dengan inisiatif projek Wi-Fi dan internet percuma menggunakan teknologi televisyen White Space TVWS. Projek kali pertama di Malaysia ini membuka peluang kepada kumpulan pelajar untuk memanfaatkan capaian internet luar bandar melalui frekuensi TVWS yang tidak melibatkan kos besar. Dilancarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, projek ini membantu komuniti sekitar menjalankan aktiviti harian seperti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, perniagaan dan juga perkembangan internet benda IoT. Kawasan Taman Industri Seri Sulong di Parit Sulong, Batu Pahat, Johor terpilih sebagai lokasi pertama projek ini yang dibangunkan UiTM Holdings dan rakan strategik. Teknologi TVWS ini menggunakan gelombang televisyen tersedia UHF dan UVF yang tidak digunakan oleh syarikat penyiaran. Sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur internet berkelajuan tinggi. Menurut Datuk Seri Dr. Nuraini, dengan penawaran Wi-Fi dan internet percuma menggunakan teknologi TVWS di lokaliti-lokaliti terpilih, kebergantungan pelanjaringan digital negara dapat dilaksanakan dengan lebih pantas hasil inisiatif Universiti Awam di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jelajah Pendidikan Keluarga Malaysia bakal diadakan di 50 lokasi di seluruh negara bagi pelajar yang mahu meneruskan pengajian ke Menara Gading. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jelajah tersebut memberi peluang kedua kepada pelajar yang gagal memasuki universiti berikutan penilaian permohonan dan pendaftaran UPU online.
Menurut Perdana Menteri, tahun ini kerajaan menyasarkan 50,000 pelajar untuk memasuki Menara Gading. Seramai 808,000 pelajar sijil pelajaran Malaysia 2021 dan 2020 juga dijangka datang ke jelajah tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Jelajah Pendidikan Keluarga Malaysia di Segamat Johor semalam. Sejak 2016 sehingga hari ini, seramai 160,374 pelajar telah berjaya memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS serta Agensi Pendidikan Teknikal dan Vocational TVET. Dalam pada itu, beliau turut menyeru mana-mana agensi serta yayasan yang berkemampuan untuk tampil memberikan sumbangan bagi membantu pelajar miskin dan kurang berkemampuan menyambung pendidikan ke peringkat lebih tinggi. Pemberian vaksin CoronaVac jenis Sinovac kepada kanak-kanak yang diluluskan pada 3 Mac mula dilaksanakan di seluruh negara hari ini. Ia termasuk di pusat pemberian vaksin PPV terpilih di Pulau Pinang yang dibuat secara jumpa terus atau walk-in. Di PPV Taman Expo Seberang Jaya, tinjauan mendapati ibu bapa serta anak mereka beratur seawal jam 9 pagi. Ramai kelihatan membawa lebih daripada seorang anak untuk mendapatkan vaksin masing-masing. Ia memandangkan kebanyakannya yakin dengan vaksin yang diberikan selain mahu kesihatan anak mereka terjamin menjelang pembukaan sesi sekolah kelak. Vaksin ni penting lah untuk anak ni kat sekolah lah apa kan. Okey lah ditucuk ni vaksin. Saya bawa 2 orang anak saya untuk vaccination COVID-19. Dia adalah satu keperluan lah sebab zaman sekarang zaman yang mencabar, banyak jangkitan. Kita seeloknya kita beri peluang lah untuk anak-anak kita untuk kebaikan mereka. Bawa anak mai cucuk vaksin lah hari ni untuk keselamatan mereka lah. Sekarang pun kes makin tinggi, kita nak selamatkan lah untuk anak-anak kita, untuk terutama untuk mereka lah nak pergi sekolah apa semua kan. Semalam, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan vaksin Sinovac dinasihatkan untuk diberi kepada kanak-kanak yang tidak boleh menerima vaksin Comirnaty jenis Pfizer atas faktor kesihatan. Pada masa yang sama, ibu bapa turut diberi pilihan mendapatkan vaksin Sinovac kepada anak mereka sekiranya tidak bersetuju diberikan pelalian jenis Pfizer. Kerajaan meneliti kaedah pemberian vaksin melalui mulut dan semburan hidung menerusi Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara PPVN. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata ia kerana ada dalam kalangan rakyat takut untuk disuntik menggunakan jarum. Seperti mana yang kita ketahui, antara yang menjadi ketakutan rakyat antara lain takut kepada jarum ni, takut kepada suntikan. Maka antara pembangunan yang sedang dibangunkan adalah termasuk juga pemberian vaksin secara oral dan juga secara nasal spray. Jelasnya, PPVN tidak hanya tertumpu kepada penghasilan vaksin COVID-19, malah turut terbabit menghasilkan vaksin bagi penyakit lain. Bagaimanapun ketika ini, negara hanya mempunyai kapasiti untuk menghasilkan vaksin haiwan sahaja. Bagi menyediakan ruang untuk pelajar melaksanakan gaya cara pertanian moden di sekitar Kolej Kediaman, Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia UPM menganjurkan projek Mega Chili. Menurut pengarahnya, Profesor Madya Dr. Arba'i Sujud, projek perintis penanaman cili itu disasarkan bukan sahaja kepada pelajar pertanian, malah terbuka kepada pelajar daripada bidang lain. Ini adalah salah satu daripada usaha untuk kita memastikan bahawa UPM sebagai universiti yang menerajui bidang pertanian utama untuk kita memasyarakatkan supaya pelajar dapat merasa bagaimana pertanian ini sebagai salah satu daripada bidang kerjaya. Dan kami di Pusat Perhubungan Alumni akan menjadikan ini sebagai asas promosi untuk kita menarik lebih ramai alumni untuk melihat bahawa inilah hasil sumbangan mereka. Tambahnya, projek ini mendapat kerjasama daripada Jabatan Pertanian Selangor yang memberikan sumbangan bagi melengkapkan peralatan projek.
Selain itu, alumni UPM juga membantu melalui sumbangan baja dan khidmat nasihat mengikut kepakaran masing-masing. Jelasnya lagi, projek itu diharap dapat menyemarakkan keupayaan dan kepakaran alumni UPM untuk dikongsikan sekaligus memberi pengalaman pertanian kepada pelajar. Usaha ini juga sejajar dengan Pelan Strategik UPM 2021-2025 Matlamat 4 iaitu memperkasakan pertanian dan ketahanan sekuriti makanan. Dengan hanya mengusahakan tanaman keladi hiasan di halaman rumah, seorang suri rumah mampu menjana pendapatan lumayan hasil jualan tanaman itu sejak 2 tahun lalu. Bermula dengan modal RM3,000, pelbagai spesies keladi yang ditanamnya kini menerima permintaan tinggi peminat tanaman itu. Menurut Rohana Harun, 36 tahun dari Felda Perasu Gua Musang, dia mula mengusahakan tanaman keladi selepas tanaman itu mula tular di media sosial. Kini dia mempunyai lebih 400 jenis keladi untuk dipasarkan secara dalam talian dan jualan terus dari spesies Caladium, Colocasia dan Alocasia yang ada daripadanya mencecah harga ribuan ringgit. Sebelum ni saya usahakan tanaman ros Jepun. Daripada kita menanam dan untuk kita jual selama 2 bulan baru kita boleh tuai hasil. Manakala tanaman keladi hias, kita boleh jualnya setiap hari. Jadi dari situ hasil pendapatan bulanan tu kita dapat doublekan lah kalau nak dibandingkan jual ros Jepun. Sekarang ni hasil kita boleh mencecah 4 hingga 5 angka sebulan. Jelasnya, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dahulu, keladi hiasannya dipasar dan dijual secara dalam talian. Sambutan ketika itu cukup menggalakkan memandangkan ramai yang menjadikan tanaman keladi sebagai tanaman terapi di rumah. Justru Rohana kini bercita-cita memiliki nursery tanaman hiasan sendiri pada masa depan, seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Beliau turut mendorong suri rumah agar menceburkan diri dalam bidang tanaman keladi sebagai usaha membantu menambah pendapatan keluarga. Sukan pelayar wanita kebangsaan Nur Shazri Mohamad Latif meraih pingat emas pada Kejohanan Asia 2022 di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu. Beraksi dalam acara laser radial, Nur Shazri mengumpul 9 mata bersih mengatasi pencabar dari India dan Hong Kong. Kem pelayaran negara turut ceria apabila Khairul Nizam Muhammad Effendi meraih pingat perak dalam acara laser standard lelaki. Kejayaan meraih pingat emas dilihat hadir tepat pada masanya ketika Nur Shazrin Mohamad Latif melakukan persiapan intensif menjelang Sukan Asia di Hangzhou, China September ini. Atlet berusia 24 tahun ini mengumpul 9 mata bersih untuk menumpaskan pelayar India Netra Kumanan yang meraih 17 mata dan Nancy Highfield dari Hong Kong melengkapkan podium dengan 27 mata. Menduduki tempat ke-26 di Olimpik keduanya di Tokyo, Shazri mengakui berdepan lawan hampir sama ketika meraih gangsa Sukan Asia Jakarta 2018. Alhamdulillah, saya dapat bawa balik gol dekat ASEAN Sailing Championship. Daripada kejohanan ni juga, coach ada target untuk kita orang lepasi, and ni kejohanan ni salah satu preparation kita untuk ke ASEAN Game akan datang. So daripada kejohanan ini juga saya dapat tengok opponent kita nanti untuk ASEAN Game. Dari situ saya boleh prepare untuk improve lagi and be ready untuk ASEAN Game. Sementara itu, seorang lagi atlet layar negara, Khairul Nizam Muhammad Effendi meraih pingat perak dalam acara laser standard. Khairul Nizam terpaksa akur cuma dipisahkan 5 mata di belakang juara dari India, Vishnu Saravanan. Bagi saya, kejohanan kali ini boleh menjadi salah satu pembangkit semangat untuk terus berusaha lagi untuk berada pada tahap yang terbaik semasa Sukan Asia nanti.
Dan gangsa dalam acara berkenaan diraih Nicholas Bezzi dari Hong Kong. Khairul Nizam selepas ini akan membawa cabaran pada kejohanan di Palma de Mallorca, Spanyol, juga antara persiapan menghadapi Sukan Asia. Keaksi Liga Perdana Futsal Malaysia MPFL, Selangor Mac mengesahkan kejuaraan lebih awal meskipun masih memiliki satu perlawanan. Pada aksi ke-13 menentang Shah Alam City, jaringan tunggal Matias Vasconcelos Silva sudah memadai buat Selangor Mac meraih kemenangan. Selangor Mac bukan sekadar mengulangi prestasi cemerlang mempertahankan kejuaraan 2019, tetapi juga turut mengecewakan pencabar di tangga kedua Pahang Rangers yang turut mengintai gelaran juara. Selepas beraksi 13 kali, Selangor Mac cuma tewas sekali untuk mengumpul 36 mata. Saingan olahraga terbuka Malaysia edisi ke-97 melabuhkan tirainya menyaksikan 4 lagi atlet melepasi had kelayakan untuk bertanding pada Sukan Si Hanoi. Antara acara tumpuan 200 meter lelaki, pelari muda Muhammad Azim Muhammad Fahmi berjaya mengejutkan jago berpengalaman Jonathan Nipa. Azim juara dengan catatan 21.63 saat meninggalkan Nipa di tempat kedua, sementara Tan Zong Yang meraih gangsa. Dalam acara 400 meter berpagar lelaki, saingan diungguli Kwek Jun Jin dari Singapura. Jun Jin menghabiskan larian dengan catatan 52.53 saat mengatasi Muhammad Ammar Nur Azmi yang meraih perak, diikuti Muhammad Irfan Muhammad Fetri gangsa. Perlumbaan sama kategori wanita pula dimenangi Nur Syakiratul Aina Muhammad Asri yang mencatat 56.79 saat. Pingat perak menjadi milik Feninila Shirley Lucius dan Nur Nasitul Nadia Nasri di kedudukan ketiga. Sementara itu, kejohanan renang terbuka Malaysia edisi ke-64 yang turut berakhir semalam menyaksikan kehebatan perenang negara Fee Jing En menguasai acara kuat dada wanita. Jing En nyata berada dalam kelas tersendiri apabila menang pingat emas ketiga-tiga kategori. Pingat emas menerusi catatan masa 32.77 saat dalam acara 50 meter kuat dada melayakkannya bagi kategori B ke Sukan Si Hanoi. Jing En sebelum ini turut meraih emas acara 100 meter kuat dada pada hari pertama kejohanan sebelum meraih emas kedua dalam acara 200 meter. Baik, kita ke perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris dengan 2 aksi tumpuan. Arsenal menewaskan Watford 3-2 untuk melebarkan rekod 6 permainan tanpa kalah, manakala pertemuan derby Manchester City menampilkan kelas tersendiri menundukkan United 4-1. Beraksi di arena sendiri, penguasaan jelas milik Manchester City. Ketua pasukan Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez masing-masing meledak 2 gol membolehkan City kembali mengukuhkan kedudukan di tangga teratas dengan kelebihan 6 mata. Seawal minit ke-5, De Bruyne membuka jaringan meskipun satu ketika Manchester dilihat mampu bersaing menerusi gol penyamaan Jadon Sancho pada minit ke-22. Selepas rehat, United terus menampilkan aksi hambar, memberi ruang buat City menambah 2 lagi gol menerusi Mahrez pada minit ke-68 dan minit-minit akhir permainan. Kekalahan ini jelas petanda buruk terhadap peluang United layak ke Liga Juara-Juara musim depan. Skuad Red Devils kini di tangga ke-5, satu mata di belakang Arsenal yang masih memiliki 3 perlawanan dalam tangan. Kesaingan Eredivisie Liga Bola Sepak Belanda, Ajax mengekal kedudukan di tangga teratas selepas menang tipis ke atas RKC Waalwijk. Bermain di tempat sendiri, Ajax sekarang menerusi 2 jaringan awal Sebastian Haller. Bagaimanapun, memasuki babak kedua, pelawat bangkit mengikat kedudukan 2 sama hasil jaringan Michel Kramer dan Richard van der Ven. Ajax menarik nafas lega apabila ledakan Dusan Tadic pada minit-minit akhir permainan memastikan kemenangan 3-2 sekaligus meraih mata ke-60, 2 mata mengatasi PSV. Liga Jerman Bundesliga pula menyaksikan Hoffenheim merancakkan saingan kelompok teratas. Bertanding di Köln, jaringan tunggal Stefan Posch pada minit ke-61 memastikan 3 mata buat Hoffenheim. Kemenangan ini melonjakkan Hoffenheim ke kedudukan keempat, cuma dipisahkan 2 mata di belakang Bayer Leverkusen di tempat ketiga. Perlumbaan ski rentas desa terbesar di dunia sejauh 90 km mengakhiri buletin didik. Saya Fazlah Harun. Assalamualaikum dan salam hormat.